Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke arah pergerakan market. So malam ni Zul akan lebihkan tumpu kepada di manakah price sekiranya price melakukan correction, di manakah point entry Zul untuk coin. So Zul bagi entry point, kemudian taklah semua coin Zul akan masuk, tapi Zul akan pergikan sebanyak boleh chartnya jenis coin yang boleh, and then anda boleh tengok lah, dan untuk bagi reason juga kenapa di position itu. So guys, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So let's go, kita pergi new target untuk punya subscriber, iaitu 10,000 subscriber. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan. So untuk hari ni daripada 8 pagi almost ke 8 malam. So apakah performance untuk 12 jam untuk hari ni? So untuk total market di kripto berada di 2 trilion. So kejatuhan, kita tengok kalau dalam chart dah jatuh pun 1.9. So daripada 2.17, hampir 2.1 jatuh pada 2 trilion. So pengurangan 100 bilion. So pengurangan hari ini adalah 1.23%. So expected semua ada coin di kripto sekarang ni, harga coin semua sedang melakukan downtrend ataupun melakukan pengurangan sedikit. Dan untuk volume juga berlaku pengurangan daripada 120 lebih ke 115 bilion. So pengurangan hanya 4.44%. Dan kita tengok juga BTC dominant. So BTC dominant sedikit berkurangan daripada pagi tadi. BTC dominant pagi tadi lah 44%, nah 43.9%, pengurangan 0.1. Ethereum mesti sama lagi 18.1. So tengok untuk kejatuhan ini, kita tengok Bitcoin tak drastis sangat, tapi kita expect untuk altcoin maybe akan sedikit drastis lah di dalam altcoin. Tapi macam cakap, bila Bitcoin jatuh memang altcoin sekarang pun akan turut sama follow lah. So kan, let's go, kita review market untuk harga semasa untuk coin semasa untuk hari ni. So malam ni, so Bitcoin sekarang berada di 46.9. So kalau ikutkan harga ni, sepatutnya price ni dah pun break major trend line. So major trend line macam cakap, bila break tu kita sepatutnya ada 46k, kemudian yang tunggu-tunggu adalah di 42k. So nanti tu akan tunggu chart kenapa kat situ. Dan tengok Ethereum kembali balik ke daripada 3.3 ke area 3k. Macam cakap, Ethereum ada di kawasan major resistance di 3.3k. Kemudian kita tengok di support lah di kawasan 3k. So di chart dia akan tunjuk kenapa dan manakah entry buy sekiranya Ethereum jatuh lagi. So untuk Cardano 2.58. So masih lagi di kita melakukan sedikit correction lepas kita melakukan harga tertinggi dalam 2.9. So sedikit correction. So untuk siapa nak masuk Cardano, nanti pun akan tunjukkan juga price. So hari ni berkurangan banyak 3% untuk Cardano. Untuk Binance daripada 500 pagi tadi ke 485. So walaupun hari ni ada kurangan, tapi untuk hari ni pun 1.1 lah. Untuk kita tengok dalam malam semalam 510. So awal pagi tadi pun 400 lebih, dan sedikit meningkatlah 408, 1.1. Tapi still lagi kita berlaku rejection daripada major resistance lah di kawasan 508 dolar. So untuk HSP monthly struggle untuk melepasi 1.2. So pagi tadi 1.2, malam ni 1.1. Dua expected ada lagi almost $1 untuk dropping. So very good position to buy. Dan coba tunjukkan chart. So 3% dropping. Dogecoin juga dropping 3.5% ke 0.237. 0.27 dropping below balik 0.3. Tak berapa bagus untuk Dogecoin. Maknanya kalau ikut chart jatuh balik 0.3, jatuh balik bawah 0.3. So Polkadot juga penurunan 2%. Dan untuk lain coin kita tengok Matic. So Matic 1.42 daripada 1.7 ke 1.2. So macam nanti di Matic pun tengok, sebab Matic cakap Matic lah antara main target Zul selepas Bitcoin, Ethereum. Sebab apa, Matic tu nak achievekan tu punya target, at least ada 1k coin kat situ. So expected sekiranya jatuh lagi ni, Zul akan maybe Zul akan buy Matic dulu sebelum coin lain. Juga ada target di Solana dan Luna. Dan kalau Solana dan Luna ni, Zul akan mau target di Luna lah berbanding Solana. So apa pun nanti Zul tunjukkan kat manakah entry Zul sekiranya price jatuh. So guys, itu aja untuk review market untuk di coin market. Secara ringkasnya, semua sedang melakukan sedikit kejatuhan. So kejatuhan tu masih lagi ada, begitu ada lagi untuk momentum kejatuhan bawah. So kan, kita review market untuk di total market di trading view untuk tengok performance chart. So untuk hari ni total market
macam cakap total market, kita tengok sama ada dia break trend line hijau ataupun break trend line orange. So hari ni kita tengok break trend line masuk balik, kemudian price kembali balik bawah. So macam cakap, sekiranya break one more time dia break, kita akan momentum kuat ke bawah. So sekarang kita macam cakap pagi tadi, net support adalah di 1.9. So adakah ini akan bertahan? Sekiranya berlaku di bawah tu, sepatut untuk nice untuk kejatuhan yang dulu, apa orang kata correction yang cantik lah untuk crypto. Digital market jatuh dalam 1.8 trillion. Bila berjatuh 1 trillion, kita sepatut akan ada lagi kejatuhan. So adakah price boleh jatuh lagi? Berdasarkan RSI untuk 1 hour dah kata limit, dah tak boleh nak jatuh dah sebab almost ke oversold. Tapi itu 1 hour. Kalau 4 hours masih lagi jauh di kawasan 30, kita ada lagi masih momentum yang aku kata banyak lagi untuk jatuh ke oversold. So sepatutnya boleh jatuh ke 1.8. So sekiranya jatuh 1.8, untuk daily pun masih tinggi lagi. So boleh jatuh at least ke sampai 50, sampai ke 50 jatuh di sepatutnya ini, kemudian barulah ada bounce yang besar untuk melakukan another buruan ke atas. So good retracement sekiranya ini berlaku. So kita akan tengok harga di total market jatuh di 1.8 sekiranya price itu berjaya break kita punya 1.9 untuk hari ini. So ikutkan ini Fibonacci retracement, ikutkan kalau ikutkan tengok support untuk Fibonacci retracement dari sini, dan kita sepatutnya untuk box itu di kawasan ini. So kita ada meja break support, kemudian kalau nak lagi another strong formation, kita boleh tunggu juga break box ni. Expected bila drop ini, kita expected price ke 1.8 tu. Bila drop 1.8, kita boleh tengok lah tinjau kita punya coin yang kita nak, Bitcoin ke Ethereum ke, kat mana kah price. So expected sekiranya total market jatuh di 1.8, di manakah harga coin. Yang pertama kita akan tengok dulu Bitcoin. Untuk Bitcoin, now Bitcoin berada di 46. Macam cakap, total market jatuh 1.8, expected untuk Bitcoin akan jatuh di kawasan ini. So dalam 42.3k. So ini akan trigger dia punya first buy limit. So dia akan kata buy di 42. Untuk apa? This is very good retracement. Sebab apa? Macam cakap sebelum ni, kenapa dia buy kat itu? Sebenarnya first dia ada strong resistance, dan kita ada juga horizon Fibo resistance. Kemudian resistance ni kuat 42. Sebab apa? Sebelum ni kita bermain price antara 42 dan 30, dan selepas kita break saja 42, price terus melakukan atas. So in very good way untuk kata chart, price perlu retest support yang resistance sebelum ni yang menjadi support sekarang, dan kita dapat bertahan confirmation bahawa support ini kuat. So kita akan price akan terus melakukan ke atas. Macam swing lower low, higher high, lower high, lower low. So kita tak nak lah pergerakan high low, kemudian break up bawah ni sampai ke bawah ni, buatlah lower low, high low, lower low. So boleh lagi berlaku apa-apa, kita ready je tu sebagai kata dalam invest. Kat mana Zul akan ambil opportunity untuk Bitcoin. First Zul akan buy bila, and then memang Zul nak buy untuk Bitcoin bila memang Zul buy sedikit, at least sedikit, Zul dapat grab juga di price 42.3. Sekiranya price itu jatuh lah mana-mana dalam kawasan dalam box ni lah, mana-mana dalam kawasan box ni ada WB, nak kat atas boleh, kat tengah boleh, kat bawah boleh. Tapi untuk Zul lebih suka grab yang first lah, touch itu Zul ambil. Sebab apa? Zul tak nak terlepas peluang lah. Sekiranya jatuh bawah lagi tak masalah, aku tunggu je. And then sekiranya jatuh lagi kat mana, worst case price untuk jatuh, sekiranya price tu jatuh di kawasan ini, almost dalam price ini. So akan jatuh 38. So tak expect price ni jatuh, boleh jatuh, tapi mainly zona price tu hanya jatuh di kawasan 42 dan bounce terus ke atas. Sebab apa? Poverty tu adalah very strong support lah untuk Bitcoin. So itu dalam price Bitcoin akan trigger bila nak buy Bitcoin kat mana. Kalau tanya Zul, kalau price jatuh kat mana point entry tu, di 4.23. So untuk Ethereum, kat mana kat Ethereum sekiranya total market jatuh di 1.8 trillion. So untuk Ethereum macam biasa cakap, sekiranya price itu jatuh di kawasan 2.7. So kalau ikutkan sini, first trigger tu mungkin tu akan buy kat sini dalam 2.8 atau lingkungan 28, ataupun di kawasan mungkin sedikit deep untuk di kawasan 27. So dua price ni antara 28k
antara 28k ke 2.8k ke 27 adalah kata antara dia punya target lah. So tengoklah macam mana, mungkin dia akan buy terus di 28 ataupun ada lagi mungkin dia akan tambah sikit, maybe dia akan beli, contoh kalau dia ada $200 28, maybe dia akan masuk $100 dulu, dan sini ada lagi di 27, maybe dia akan masuk di $100. So kat sini probably dia target dalam $200 lah untuk buy lagi aset Ethereum untuk simpan lama. And then worst case kalau berjatuh ialah inilah, kita tak nak price Ethereum break pada bawah ni, break yang last support ni, patut kita akan kembali bearish market lah. So ini bercakap very good auto retest untuk Ethereum, and then setiap chart kan ni ada good retest macam di total market di 1.8. So macam tadi, jika total market jatuh 1.8, Ethereum zone sepatut untuk jatuh dalam 2.8 2.7k, and very good. And ini adalah tempat zone next buy zone untuk collect more asset untuk hold long term. So let's go, kita pergi BNB pula. So BNB kat mana? So untuk BNB Zul akan tunggu mana-mana price whatever sentuh dalam trend line ini. So sekiranya kita daripada major resistance dah pada support, Zul sepatut price tu perlu bounce sini balik sebelum melakukan atas. Tapi sekiranya price tu break ini, Zul akan sepatut price tu akan jatuh bawah. So untuk Binance, Zul akan ambil dua opportunity buy. First kali, mana-mana price whatever sentuh dalam kawasan ini antara 414 ataupun yang ini. So antara tikanya price itu jatuh antara 414 436, Zul akan ambil opportunity untuk buy sedikit Binance. Kemudian sekiranya price itu break saja major resistance ni, Zul akan alert lagi untuk next buy Zul di kawasan yang ini antara first adalah 350. So mana-mana dalam kawasan bawah untuk Zul boleh selesa di first touch saja, Zul akan turun buy. So kini jatuh ke bawah, Zul akan layan saja, layan perasaan saja, and then Zul sepatut akan naik atas. Jatuh bawah lagi, jatuh bawah ni macam cakap mata Ethereum juga, kita sepatut kalau jatuh bawah ni last support adalah di kawasan ni, kembali ke 2.8. So another good opportunity untuk buy untuk hold long term. So itu je dia kawasan dua position buy di Binance antara 414 413 ataupun 356. So sebelum Zul teruskan lagi hari ni, sebab ada tanya Zul macam mana Zul tarik kata ukur persen tu macam ni, gambar ni tu persen ni naik ataupun turun mana-mana je. So ada tanya tu kat mana tool ni. Untuk tool ni kita kena pergi, kita iklan kejap. So untuk ni kita pergi ke bawah ni. So kita akan nampak di kawasan ni yang okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yang 7 ni, klik saja nak panah tu akan nampak kat sini ada okay, price range. So buat anak panah je macam ni, buat anak panah, buat bintang. Bila bintang tu automatic dia ada kat short ni. So kalau nak date pun boleh ambil date. So banyak lah, boleh aku kata boleh troker lah kat sini. So price range tu kat sini. So macam tu ambil yang ni, tu kan boleh ukur lah 100% ke ataupun ke bawah. Kalau nak bawah, tarik beratas ke bawah. So itu je iklan untuk siapa yang tanya Zul untuk tadi. So next, let's go, kita pergi ke next coin. Lepas tadi BNB, so kita akan pergi ke ADA pula, Cardano. Cardano macam cakap dah pun breakout major resistance, kita sepatutnya akan buat, dia dah pun breakout all time high dia 2.6. Now lah price discovery. So kat manakah akan trigger untuk Zul buy untuk buy di Cardano. So untuk Cardano, first yang cantik sepatutnya di trendline ni, tetapi disebabkan kita ada nampak total market ada momentum yang kuat untuk jatuh ke 1.8, dan sepatutnya Ethereum akan jatuh bawah lagi pada ni. So jatuh sampai mana? Mana-mana price yang kembali balik ke major resistance yang sebelum ni. So kita dah break major resistance, now resistance ni bertukar jadi base ataupun support. So sekiranya Cardano jatuh mana-mana dalam kawasan ni, dan paling tunggu adalah jatuh di kawasan trendline ni, atas trendline dalam box purple. So inilah kata Zul punya tunggu segini berlaku. So dalam range price dalam berapa, sepatutnya sama juga macam Binance, dalam lingkungan price 1.9 ataupun 2.1. Tu mana-mana range dalam price ni, whatever price jatuh, ada mungkin price akan buat sideways, pergerakan sideways, kemudian jatuh kat bawah ni dan jatuh kawasan ni. So Zul akan buy lah. So mana-mana dalam 1.9 2.1. Sekarang ada lagi nak tambah Cardano. So untuk Zul, adakah Zul nak tambah Cardano? Bagi Zul dah cukup dengan Zul punya target 1k coin Cardano. Now Zul next move dia punya untuk mati lah 1k. So kalau tanya Zul kat mana next buy, Zul akan buy di kawasan ni. Kenapa? First kali sebab ada trendline, kemudian second reason adalah
sebelum ni ini adalah block purple di kawasan major last major resistance. So Madison dah punya di base sebagai support, so supposedly ini akan menjadi strong support ataupun strong base untuk price jatuh and then melakukan bounce ke atas. So cakap kita masih lagi ada 1.6 untuk Cardano belum sampai, so expected jatuh di bawah ni barulah akan rebound balik ke atas ataupun dah boleh saja naik ke atas terus dia mereka, tapi dua sekarang ni expected untuk price itu jatuh bawah. So jatuh bawah untuk retest total market 1.8, dua expected Cardano bolehkan jatuh dalam 1.9 2.2. so inilah dua punya position buy untuk dua entry. Tapi untuk macam lah Cardano tu dah ada, tu tak masuk lah, tu siapa nak buy boleh buat, tapi cakap tu hanya terangkan macam mana Zul buy kat sini, kenapa Zul buy. So kalau anda follow Zul punya buy, so bila masuk target, risk on your risk lah, Zul anda ambil risiko anda sendirilah. So untuk Zul akan masuk ni sekiranya Zul nak masuk lagi Cardano atau top up. So next coin kita akan pergi SRP. So another favorite tu SRP, walaupun SRP ni sikit melukakan Zul punya portfolio, tapi untuk long term Zul percaya lagi untuk long term. Cuma short term dia agak berdarah sikit lah untuk Zul punya portfolio, tapi berdarah pun tak banyak dah berbanding itu dalam 30, 60, 40%, 50%. Now hanya dalam below 10% lah dia punya loss profit tu. Tapi untuk overall, untuk profit Zul masih overall portfolio Zul makin profit. So untuk SRP kat manakah Zul punya point? So sama juga di SRP, Zul akan tunggu mana-mana price bila jatuh di kawasan trendline. So untuk buy lah untuk dia, sekiranya total market yang 1.8, Zul expected dia akan jatuh di kawasan trendline, ataupun probably sedikit untuk trendline probably akan jatuh sikit dalam kawasan line bawah ni. So whatever price yang sentuh untuk, sebab ni dah pun atas, untuk SRP Zul akan bagi sedikit keluarkan untuk Fibonacci retracement, swing low to swing high. Zul dapat Fibonacci retracement 7% daripada ni, last touch point untuk trendline terus melakukan atas, high high dan kita rejection. So rejection mana-mana price antara kawasan ini, antara 0.9 ataupun 0.8. So antara 0.9 dan 0.8 adalah Zul punya target untuk SRP. So untuk SRP, adakah Zul akan tambah lagi SRP? Untuk SRP pun Zul akan tak beli dah. Sebab apa? Zul SRP Zul dah ada pun Zul punya target, dan Zul dah achieve Zul punya target SRP, iaitu 1k coin untuk SRP. Untuk Cardano SRP Zul dah dapat target, so Zul hanya monitor je price tu, layan. And then untuk lain-lain lah Zul akan fokus untuk another coin lah yang Zul nak target. Contohnya Matic lah Zul belum dapat. So next coin ialah Dogecoin. So untuk Dogecoin, kat manakah entry Zul sekiranya price? So untuk Dogecoin, dia masih lagi di kawasan major support. So mana-mana price dalam kawasan box ini antara untuk Zul antara yang ini, so 0.3 ke 0.16. So whatever price dalam kawasan ni adalah very good entry untuk long term. Anda buy lah kat sini ke nak buy sekarang pun tak masalah. So macam contoh anda ada target nak ada 1000 coin untuk Dogecoin, so boleh je, kalau nak all in terus boleh kat sini, ataupun ada rezeki yang lagi bawah boleh buy lagi kat bawah. So macam cakap, kalau nak terus target pun boleh, tak masalah, kat sini sesuai untuk kita long term terus simpan. So kalau ikutkan fee untuk trendline, yang short term trendline tu, ini kita beri trendline. So probably boleh anda tunggu untuk first buy, untuk buy sebab apa, kita ada sedikit momentum untuk kejatuhan di total market seperti Dogecoin akan effect. So maybe untuk dalam box ni anda boleh tunggu whatever price sentuh dalam trendline ni. So expected kalau ikutkan sekarang ni dalam lebih kurang trajectory dalam 0.23 mahupun dalam 0. Probably 0.25 ke 0.3 lah. So first buy untuk anda beli, boleh kalau nak Dogecoin boleh buy di kawasan ini, ataupun jatuh bawah expected paling lower anda dapatlah 1.6. Sebab cakap whatever price dalam kawasan 0.3 ke 0.9 very good position. Tapi kalau nak secara lagi detail untuk Zul ni, kalau Zul nak buy, Zul akan tunggu price itu hit trend line ini antara expected dalam 0.23 ataupun 0.25. So itu untuk Dogecoin. So like coin untuk Matic, okay, Matic adalah yang coin yang Zul nak sekarang ni. Sebab apa, Cardano dah lepas, SRP pun dah capai target. Untuk Matic Zul nak expected juga 1k. So sekarang ni kalau ikutkan, sepatutnya Zul boleh buy je kat sini untuk 1.4 macam sebelum cakap. Sekiranya price tu jatuh di trendline, Zul akan buy. Tetapi disebabkan total market, Zul nampak lagi ada opportunity untuk jatuh ke 1.8 trillion. So macam cakap lagi, sekiranya total market jatuh, ke mana harga coin semasa,
Zul expected untuk Matic jatuh balik ke dia punya 1.2. Sebab apa? Kalau ikutkan sini retracement untuk bawah ni point swing low to swing high. Kita boleh tunggu juga price area sini, tapi kat area ni Zul tak expected yang menarik. Zul expect more tunggu ke bawah ni lah, di kawasan kata net support tu. Kalau ini tak membantu, okey, yang ini tu yang Zul expected yang inilah, kata dalam kembali balik dalam major support dia, iaitu dalam kawasan range dalam $1. So whatever dalam apa, tapi Zul tak tunggulah sampai bawah ni. Sebab apa? Kita ada support ni. So Zul expected sekiranya Matic jatuh dalam price net support dia yang ini, light orange ni, so dalam 1.12, so alah akan trigger lah, Zul akan buy Matic sikit, ambil dalam $200 ataupun $300 untuk dapatkan coin dia. So apa, almost $1 dah very good macam lah untuk buy. Walaupun dia break trend line ni, Zul expected untuk kata kejatuhan ni kita masih lawan. Sebab apa? Kita ada major trend line lagi, kita masih lagi ada major trend line untuk Matic. Untuk the best thing, kalau kata macam Zul, sekiranya Zul nak langsam terus 1k terus untuk dapatkan Matic, sekiranya price itu jatuh mana-mana dalam trend line yang besar ni, so expected sekiranya jatuh kawasan ni, ini adalah very good position untuk anda. Apa tu, kalau macam tu Zul nak ada 1000 coin, so Zul boleh all in teruskan dapat target beli mana-mana contoh price tu jatuh dalam kawasan ni $90, 95 sen dolar. So kat sini Zul boleh terus buy untuk jumlah 1000 untuk long term punya holding. Jatuh lagi bawah, kita boleh accumulate more untuk kurangkan ataupun hold aja position, given time price akan naik balik. So itu adalah dua tempat Zul. Whatever, yang pertama Zul tak, adakah boleh jatuh bawah ni? Boleh jatuh lagi. Sebab apa? Kita masih lagi, kalau ikutkan kita boleh extend support ni. So given time mungkin juga kita akan tengok untuk Matic ni akan buat pergerakan yang sideways, right? Mungkin pergerakan sideways, kemudian jatuh, slow jatuh dan sampai bawah ni. So this is very good opportunity untuk buy. So expected tu mungkin dalam kawasan ni lah, Zul akan buy dalam $1. So expected tu Matic boleh lagi jatuh one more time untuk $1 untuk sekiranya total market jatuh di 1.8. So sebab itulah Zul nampak ni Matic adalah opportunity tu lah. Ni orang kata maybe last opportunity, sebab Zul terlepas itu 0.7 ni, and then another good opportunity lah. Orang kata tak dapat dah 1.7 ni, sepatutnya inilah yang paling murah boleh dapat $1 sebelum price buat pump breakout dia punya major resistance di kawasan ini. So sepatutnya sekiranya Ethereum melakukan kenaikan, kita akan nampak lah Matic juga akan melakukan kenaikan yang drastik. So first opportunity Zul akan buy di kawasan ni dulu 1.1. Sekiranya drop lagi di kawasan ni, Zul akan pertimbangkan untuk all in untuk dapatkan target 1k coin untuk Matic. So itu untuk Matic. Next untuk Polkadot. So Polkadot pun ada juga position buy yang cantik. So untuk Polkadot, ikutkan Polkadot dah pun breakout major trend line. So now major trend line kat manakah expected tu? So bila dah breakout, kita akan perlu cari Fibonacci retracement daripada lower low, swing low to swing high. Now sebab Fibonacci retracement 0.7 dan 0.6 di dalam kawasan ini. So sekiranya price itu drop di dalam kawasan ini, this is a very good opportunity untuk anda buy untuk long term. So jatuh buy ni boleh buy lah mana-mana dalam 17. So adakah anda expected mungkin anda boleh first trigger dalam price ini? Sebab apa? Kita ada major support, major board support. So dalam price price lingkungan dalam ini, price ini $19 ataupun $17. So antara between lah 17-19 price jatuh lah ni, anda boleh good, kita boleh start grab lah untuk buy dot sekiranya anda nak simpan dot. Dot pun tak banyak lagi dalam dot pun ada itu dalam portfolio tu apa, dalam 2 coin lebih Polkadot dalam 20 lebih expected, ataupun tak sampai 10 dulu pun dot, tapi tak sampai 10. Memang tak banyak lagi Polkadot, tapi Zul sekarang ni mau aim ke Matic sebelum Polkadot. So siapa nak buy? Zul tak tahu lagi Zul nak tambah Polkadot dah, sebab apa Zul ada target di Matic dan Luna. So itu elemen pertama, dan juga Polkadot dan Ethereum, so 4 coin tu. So untuk Polkadot, siapa nak beli boleh tengoklah sekiranya price tu jatuh dalam $19 ataupun $17, between $19 ke $17. So next coin untuk VeChain. Sebab tu ada VeChain. So untuk VeChain kalau ikutkan ini, dia pun dah break dia punya major trend line. Supposedly dah break, yes, dah pun break sebenarnya.
dah pun berlaku retest dan price itu sedang menuju ke bawah. So inilah good opportunity untuk anda masuk sekiranya VeChain kembali balik dalam box support dia, iaitu box support between yang ini between 1.10 sen ke 6 sen. So whatever price jatuh dalam kuadran ni, very good opportunity untuk buy. So untuk yang nak lagi detail, anda boleh tunggu whatever price jatuh dalam trend line ini. So akan besar sikit trend line ni, trend line pattern naknya. Okay, whatever price jatuh dalam trend ni, anda boleh kata tengok untuk besarkan sikit 3. Okay, so anda boleh jatuh sekiranya price tu jatuh dalam ni, whatever dalam box dan kawasan trend line ni adalah very good opportunity untuk balas. So between 10 sen ke 9 sen. So macam juga VeChain, contoh siapa kata nak ada 10,000, so untuk VeChain pun, VeChain tu ada 2,000, so VeChain tu target untuk dapat 10,000, so lagi 8,000, so boleh dipertimbangkan untuk all in terus. Contoh tu nak 8,000 lagi, so 8,000 kalau jatuh dalam lingkungan ni price dalam 10 sen, alright, 10 sen tu untuk dapatkan lagi berapa, lagi 8,000 tu 1, 2, 3. So 3 expected perlukan dalam $800. So dalam $800 lah kalau nak suruh ada kantor mampu. 800 agak banyak, so maybe Zul akan cukupkan dulu at least 5k lah untuk VeChain. So maybe ada good opportunity juga untuk VeChain tu tambah sekiranya price tu jatuh dalam kawasan ni. So siapa nak join buy VeChain, boleh tunggu sekiranya price jatuh. Kalau tak jatuh terus naik, Zul hanya layan je apa yang Zul ada sekarang ni. So another coin ialah Solana. Tu siapa nak beli Solana, Solana dah pun cakap dah pun Solana sama macam condition dia untuk Cardano. Sebab apa, dia pun break major resistance, dah break all time lama dan sedang menuju ke dah pun menuju 1.6. So akhirnya good retracement balik ke kawasan major ini. So between price 49 ke 43, very good tempat untuk kita buy. Maka sekiranya total market jatuh 1.8, Solana dalam total market jatuh 1.8 trillion, tu expected Solana akan jatuh dalam between price. So very good place untuk kita buy untuk long term. So Solana Zul akan hold dulu, sebab apa, Zul mau target untuk Luna. So untuk Luna sama juga condition dia, sebab apa, dia pun dah break major resistance. Sekiranya price tu kembali balik ke resistance lama yang sekarang ni bertukar jadi base ataupun support, so whatever price dalam kawasan $18, $15 adalah very good position untuk kita buy untuk hold long term punya position. So macam cakap, sekarang Zul ada 4 target coin. Yang pertama Bitcoin, Ethereum, Matic dan Luna. Ada maybe kalau VeChain, kalau good opportunity, sebab VeChain murah lagi, maybe boleh dapat sikit lah dalam, maybe dalam untuk LA dapat lagi 3,000 coin untuk VeChain. So guys, itu saja untuk malam ni. Zul hanya terangkan, tak banyak melakukan teknikal, Zul hanya terangkan kat mana price sekiranya Zul nak enter, dan sekiranya ada nak tanya coin anda mungkin yang Zul tak sebut dalam ni, so please di ruangan komen, dan nanti Zul akan kumpulkan banyak-banyak dan Zul akan buat lagi another short video dan Zul akan riliskan di Facebook ataupun di YouTube lah. Maybe Zul akan riliskan di YouTube dan di Facebook juga. So link description Facebook ada di bawah. So guys, please follow Zul punya Facebook, like, subscribe Zul punya YouTube, and then let's go, kita achieve pula 10k subscriber untuk Zul. So guys, jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.